Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ni hari Jumaat, jadi Abang pakai baju Melayu. Hari ni ada beberapa cerita yang Abang nak sampaikan. Kalau ikutkan 2 cerita lah, tapi kalau Abang rasa nanti Abang nak tambahkan jadi 3 cerita. Tapi Abang sekarang tetap pada 2 cerita. Dan cerita kali ini kedua-duanya memang sangat menarik, luar biasa. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, memberikan keamanan untuk kita satu dunia, juga memberikan umur yang diberkati. Jadi tanpa berlengah lagi, Abang akan mulakan cerita kali ini dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cerita kali ini disampaikan oleh seseorang yang bernama Adam. Dihantarkan email ni daripada luar negara. Sekarang ni Adam duduk luar negara dekat London kalau tak silap Abang. Dan dia bekerja sebagai seorang arkitek di London kalau tak silap. Dan kisah ini adalah kisah ayah dia yang bernama Saiful. Dan ayah dia juga seorang arkitek dekat Kuala Lumpur. Kes ni berlaku pada tahun 2002 dekat Perak sebenarnya. Pada hari kejadian, mak kepada Adam iaitu isteri Saiful melahirkan anak yang kedua. Jadi macam biasalah kalau lahir anak yang kedua, kita letakkan dekat kampung supaya senang untuk pemantauan sebab si ayah pergi bekerja kan. Jadi berpantanglah dekat kampung dekat Pulau Pinang. Jadi pada hari kejadian tu adalah sewaktu si Saiful ni tadi nak bergerak daripada Kuala Lumpur ke Pulau Pinang untuk balik nak jenguk isteri dia. Sebab biasalah cuti hujung minggu Sabtu Ahad. Jadi pada hari Jumaat tu sebenarnya Saiful nak bertolak awal daripada pejabat, tapi disebabkan kerjanya yang terlalu banyak yang perlu diselesaikan sebelum dia ambil cuti, dia bercuti Sabtu Ahad, menyebabkan dia keluar daripada pejabat lebih kurang pukul 8.30 malam. Agak lewat juga, dengan badan yang penat, mata yang ngantuk, tapi semangat juga nak balik, nak tengok isteri, nak tengok anak baru. Pada masa waktu tu Saiful ni ada 2 anak lah. Satu Adam yang hantarkan cerita dan satu lagi adik Adam yang baru lahir ni. Jadi walaupun pukul 8.30, Saiful tetap bercita-cita untuk sampai ke kampung pada pagi Sabtunya. Sekurang-kurangnya dalam lebih kurang pukul 2 pagi lah. Sebab perjalanan di antara Kuala Lumpur ke Pulau Pinang mengambil masa lebih kurang 6 jam, tidak termasuk dengan traffic light. Bukan, termasuk dengan jam. Jadi kalau bertolak pukul 8 lebih kurang 9, 10, 11, 12, 1 pukul 1, pukul 2 sampailah nanti dekat Pulau Pinang. Jadi ceritanya bertolak daripada pukul 8.30 daripada KL, dah siaplah beg dekat belakang, memang semangat sangat balik nak tengok bini, memandulah Saiful. Tapi pada waktu tu dia tak terfikir kalau ada benda-benda yang pelik akan berlaku sebab dia punya fokus nak balik, jumpa bini, jumpa anak yang baru lahir dan juga anak yang dah lahir. Dalam perjalanan tu, awal-awal masih boleh bertahan lagi. Tapi tak tahulah kenapa tiba-tiba dia rasa ngantuk sangat. Mungkin disebabkan terlalu penat menghadap komputer waktu dekat pejabat. Biasalah arkitek kerja ni memang banyak. Abang pernah dengar cerita macam tu. Jadi, dalam perjalanan tu ngantuk sangat. Dalam fikiran dia nak cari mana tempat nak berhenti, berehat untuk tidur sekejap. Fikir, baru dia teringat dekat depan perjalanan nanti, waktu dia berjalan, dia akan berjumpa dengan satu kawasan rehat. Kalau tak silap abang, nama sekarangnya adalah RNR Bukit Gantang. Tapi pada tahun 2002, dia bukan lagi RNR. Dia hanya satu kawasan lapang yang ada lampu-lampu, yang mana lori-lori selalu berhenti dekat situ. Tak ada gerai-gerai, surau pun tak ada. Jadi bila fikir macam tu, Saiful kata dia nak pergilah berhenti dekat Bukit Gantang punya RNR. Dulu nama hentian Bukit Gantang je. Jadi nak berhenti kat situ, nak tidur sekejap sebab mata dia dah berat sangat, ngantuk sangat. Bila sampai dekat RNR atau hentian Bukit Gantang tu, dia lega sebab ada beberapa kereta yang berhenti. Waktu tu jam menunjukkan pukul 11-12 macam tu lah. Ada beberapa kereta yang berhenti dan juga ada lori-lori yang berhenti. Jadi Saiful pun carilah mana kawasan yang sesuai untuk dia berhenti untuk merehatkan mata. Di antara kawasan-kawasan yang dia rasa bagus untuk dipikirkan bagus,
Dia berhenti di celah di antara dua lori. Kenapa dia berhenti kat situ? Dia kata sebab selamat. Kanan lori, kiri lori. Jadi kalau ada apa-apa orang nak merompak ke apa, dia boleh minta tolong dengan lori itu. Selalu lori-lori dia berhenti tak adalah sampai 2-3 minit, mestilah sampai setengah jam, 1 jam. Sebab Saiful kata dia tak perlu nak tidur lama-lama, dia cuma untuk hilangkan kelat mata. Jadi dia berhentilah di antara tengah lori. Dibaringkanlah dia punya tempat duduk tu biar boleh terbaring, dan dibukalah sedikit tingkap. Jadi waktu-waktu tengah tidur tu memang letak aja kepala, tidur terus. Tengah-tengah dia tidur tu, tiba-tiba Saiful mimpi dia ada dekat dalam satu kawasan kampung. Dia tengah berjalan dalam mimpi tu, dia tengah berjalan dekat satu kawasan kampung, dan keadaan kampung tu memang bagus, cantik, tersusun rumahnya. Sedang-sedang dia berjalan nikmati keadaan sekitar kampung, tiba-tiba ada 3 orang tua, lelaki perempuan, 3 orang datang ke arah dia. Lepas tu dengan muka yang sangat marah, dengan bagi isyarat, engkau kena keluar daripada kawasan kami. Itu je yang dia bagi tahu. Maksudnya daripada isyarat mata, tak adalah dia cakap kan. Jadi bila dah macam tu, Saiful terjaga daripada tidur dengan berpeluh-peluhnya satu badan. Dia rasa macam tak tahulah kenapa dia terasa ketakutan sangat, seolah-olah mimpi yang dia alami tu bukanlah mimpi, tapi betul-betul yang benar lalunya. Jadi pada waktu tu dia pun tak terfikir, dia terfikir lebih baik dia beredar daripada situ. Sebabnya mungkin apa yang dia mimpi pada malam tu adalah penduduk-penduduk di kawasan hentian rehat tu. Ada perkampungan alam sebelah dekat situ. Tapi bila dia tegakkan tempat duduk, waktu tadi dia baringkan tempat duduk ni, tegakkan untuk bersedia memandu semula, dia tengok tak ada satu pun kenderaan kerendaan. Tak kisahlah abang akan keliru bab tu. Jadi tak ada satu pun kenderaan yang ada di kawasan tu. Dia seorang-seorang aja dekat situ. Bayangkan dengan keadaan gelap, lampunya ada dia kata, tapi hujung nun sana, dekat tempat dia memang tak ada lampu. Dia tengok kiri kanan semua gelap, kawasan pula lapang, memang tak ada sebiji lori pun. Dia pun startlah enjin, teruslah balik. Dia dah rasa takut tak sedap hati, badan masih lagi berpeluh-peluh ni, mengingatkan muka 3 orang yang dalam keadaan marah tu. Bila sampai dekat Pulau Pinang, itu dia punya kesalahannya, dia kata. Bila sampai dekat Pulau Pinang, dia terus bagi salam, masuk rumah, dia tak cuci kaki, tak cuci muka, apa benda pun dia tak salin baju. Bapak dia membuka pintu, dia terus masuk dekat dalam rumah. Yang paling best, masuk dekat dalam kelambu tempat anak yang bini dia dan anak kecil dia ditempatkan. Kelambu tu dia kata besar kelambunya, tilamnya besar. Rindu pada anak, pada bini kan. Jadi masuk je lah. Tak terfikir dia pada waktu tu. Kadang-kadang kita, orang tua kata kena relax-relax dulu, baca-baca selawat dulu sebelum masuk dalam kelambu, sebab budak tu lah baru lahir kan. Tapi waktu tu dah terlalu rindu, pada masa yang sama juga takut. Jadi dia pun masuk je kat dalam kelambu, terus tidur, letak kepala terus tidur. Jam menunjukkan pukul 4 pagi waktu tu. Jadi tengah-tengah dia tidur tu, tengah-tengah sedap-sedap tidur tu, tiba-tiba dia rasa macam ada sesuatu yang dia tak selesa, iaitu kelambu, bumbung kelambu jatuh ke arah muka dia. Waktu tu dia kata, dah siang ke? Dia kata, baru nak tidur, dalam hati tu, baru nak tidur, dah siang ke? Tapi tak apalah, kelambu tarik, dia boleh terus tidur kan. Dia dah letih sangat, dia kata. Sedang-sedang dia baru nak menidurkan diri tu semula, tiba-tiba dia rasa macam ada satu benda yang tak kena. Satu badan dia tak boleh bergerak. Cakap, kenapa tiba-tiba satu badan krem ni? Dia cuba buka mata tapi tak boleh. Tiba-tiba dia rasa dekat belakang badan dia ada orang. Kenapa, macam mana dia tahu ada orang? Ada benda bernapas dekat belakang tu. Susat. Memang bernapas tu bukan bernapas manusia, bernapas sesuatu benda yang lain. Wah, dia kata ini lain macam ni. Dengan mukanya ditutupi kelambu, dengan belakang ada orang. Jadi nak tak nak, Saiful kata dia kena buka mata untuk pastikan apa benda yang mengempap kat muka dia dan apa pula yang ada dekat belakang badan dia. Dalam keadaan dia berusaha nak buka mata tu, akhirnya dapat buka mata, tapi kecil je. Rupanya bukan kelambu yang menutupi muka dia, adalah rambut-rambut warna putih. Sudah, dia kata, dah rambut putih. Rambut siapa? Mak dia tak rambut putih, bini dia memang tak lah. Bapak dia takkan rambut bapak dia panjang macam tu, mengurai-ngurai pula.
Jadi dia tahu yang dia sebenarnya yang ada dekat rambut tu kepunyaan makhluk alam sebelah. Dia tak tahulah jenis apa. Tapi yang mungkinlah dia kata makhluk tu kepunyaan benda yang ada dekat belakang dia ni. Dengan keadaan cuba untuk melawan ketakutan. Dia fikir apa nak baca. Dia nak sebut Allahu Akbar kat mulut tapi tak jaya. Dia nak baca selawat Nabi dekat mulut tapi tak jaya. Sebabnya mulut dia betul-betul kaku, keras. Ini masih lagi malamnya dia kata ni. Oh sudahlah dia kata. Tengok anak bini masih lagi tidur. Nampaklah buka lah mata kecil sikit lah. Alah macam mana nak buat ni. Jadi dia cuba gerakkan badan. Waktu dia nak gerakkan badan, nafas yang ada dekat belakang dia tu, benda tu bernafas lagi kuat daripada sebelumnya. Rasanya macam nak terekam je dia. Wah, dia kata dah berpeluh satu badan ni. Nak tak nak, dia kena buat gerakkan badan. Macam mana nak gerakkan badan? Dia kena minta pertolongan daripada Allah Ta'ala. Nak cakap kat mulut tapi tak lepas. Yang dia boleh buat, sebut Allah kuat-kuat dalam hati. Kuat betul, dia kata dia jerit dalam hati tu Allah, Allah. Tapi yang keluar kat mulut, mula-mula tak keluar dia kata. Tapi yang keluar kat mulut macam sangat kecil, halus. Agaknya lah, slow sangat dia. Jadi pada waktu tu, itulah cara dia nak melawan. Dan benda tu, rambut tu tiba-tiba dia rasa mengelilit badan dia. Rambut tu rasa macam melilit badan dia. Keadaan jadi sangat tegang. Nak tak nak segera dia kena bangun, dia kena melawan. Kalau tidak dia matilah terjerut dekat situ. Benda dekat belakang tu memang kuat gila, ikat dengan kuat gila. Peluk dia pada waktu tu, peluk juga dengan ikat rambut, melilit badan juga. Dia nampak melalui celah mata penuh dengan rambut putih dekat muka dia. Oh sudahlah dia kata. Tapi akhirnya berkat daripada dia bersungguh-sungguh untuk sebut Allahu Akbar, dan dia pun terbangun daripada tidur, dan maksudnya terbangun daripada keadaan macam tu, dan benda tu slow-slow tarik tangan dia. Kan dia memelukkan benda tu memeluk badan Saiful. Benda tu tarik badan daripada pelukan. Rambut tu mula melonggar dan hilang. Dan pada waktu tu, bila rambut tu hilang, barulah Saiful boleh terbangun, dan automatik dekat mulut dia keluar Allahu Akbar. Dan baru dia sedar yang sebenarnya menutupi muka dia bukan kelambu, tapi adalah rambut makhluk tu. Jadi pesanannya, kalau malam-malam balik tu cuci kaki lah, baca-baca selawat dulu sebelum masuk dalam kelambu. Dia kata dia tak ingat waktu tu terlalu ngantuk, tapi muncullah tak ada apa-apa yang berlaku sebelum tu. Jadi kalau mana-mana orang yang tidur dalam kelambu, yang tiba-tiba mukanya ditutup kelambu, hati-hati, tu bukan kelambu. Perhatikan betul-betul dulu. Cerita yang kedua ni disampaikan oleh Ida, tapi bukan Ida yang alami, abang dia alami. Kita bagi nama abang dia sebagai Ali lah. Sebab Ali ni senang nak ingat. Berlaku di antara tahun 2000. Abang tak boleh nak beritahu nanti kenapa. Nanti abang ceritakan. Ali ni dia ada kerja sampingan. Kerjanya adalah seorang pemandu bot dekat kawasan Sampurna. Okey. Ceritanya pada waktu tu, dengar ceritanya, adalah seorang makcik dah sakit kuat sangatlah dekat kampung tu. Kuat sangatlah sakitnya. Jadi macam-macam lah orang datang mengubat, macam-macam dah. Daripada dia badannya sihat, makin lama makin kurus. Macam mana tahu? Sebab kampung tu tak adalah besar sangat, dia kata. Jadi apa yang terjadi dalam kampung tu semua orang tahu. Kesian sangat makcik tu, dia kata, daripada orang yang datang melawat, keadaannya dulu gembu montel molek, semua dah jadi kurus, kedengking. Lepas tu selalu berhalusinasi, cakap itulah, cakap ini, sampaikan orang yang datang nak melawat pun tak jadi melawat. Punyalah takut dengan makcik tu. Ada juga orang yang tanya, apakah amalan makcik ni? Takut ada amalan-amalan yang keras, perlu diputuskan sebelum jadi apa-apa yang lebih teruk, dan hantar ke hospital. Pada awal-awalnya keluarga ni kata tak nak hantar ke hospital, buat ubat-ubat kampung aja. Tapi bila keadaan makin teruk, dan bila orang tanya apa ilmu makcik tu, tak ada siapa pun keluarga kata tak ada ilmu makcik ni bagusnya. Ya, suami dia pun cakap macam tu. Tapi bila keadaan dah makin teruk, dia dah makin, setiap kali orang datang melawat, dia seragak hard. Kalau abang datang melawat, pang. Bayangkan kita datang melawat, dia tengah baring kan, bayangkan dia tengah baring, kita pun tengah, alah kita kesian lah tengok jiran makcik, kita pun baca lah Yasin kan, baca Yasin, baru Yasin baru Yasin, wah macam tu abang puk
Kalau abang lah buat terkejutnya. Kalau abang, tapi kalau orang lain mungkin ketabahannya tinggi, abang tak tinggi. Terus tak jadi baca Yasin, sumbat Yasin dalam mulut, tak terkejutnya pasal kan. Bukan marah, terkejut. Jadi ramailah jiran-jirannya takut nak datang melawan. Jadi atas nasihat jiran-jiran, dia orang pun berpakat-pakat lah nak hantar makcik tu pergi ke hospital. Nak keluar daripada kampung makcik tu, dia kena lalu dekat sungai lah, dengan kata lain sungai. Jadi daripada kampung tu dia kena pergi ke tebing sungai, naik bot pergi ke seberang, lepas tu naik daripada seberang, lepas tu pergi ke hospital. Dekat sampai ke hospital, doktor pun check lah. Bila doktor check, doktor cakap, biasalah doktor mesti dari segi scientificnya kan, dia tak adalah cakap yang ini mesti dah ada kesarukan, tak ada. Dia akan cakap makcik ni berhalusinasi. Jadi kita bagilah ubat untuk dia mengurangkan halusinasi. Tapi berkat juga bila dah makan ubat tu, kuranglah dia berhalusinasinya. Cumanya setiap kali orang datang dekat melawat dekat hospital, keadaannya tetap sama. Dia akan buat benda yang mengejutkan orang. Tapi bila dekat hospital tu, cara dia mengejutkan, cara dia terkejutkan orang tu tambahan. Dia jeli lidah, dan lidah dia panjang sampai sejengkal. Macam gila. Kalau abang seram juga. Jadi daripada orang datang melawat, saudara-saudara datang melawat, sampaikan saudara mara dah tak nak datang melawat dah. Sebab dia akan buat benda-benda macam tu, tak sedap lah kan. Orang-orang kampung pun tak naklah bercerita yang buruk-buruk, tapi itulah yang berlaku. Tapi yang paling kesiannya, anak-anak dia, mula-mula anak dia memang rajin jaga. Bukan nak nyalahkan anak lah, anak dia memang rajin jaga, tapi keadaan mak dia ni yang terlalu menakutkan, sampaikan anak dia pun sendiri takut nak jaga. Biarlah nurse yang jaga. Dan anak dia hanya jaga dalam, contohnya jaga siang, malam tak jaga, ataupun jaga malam, siang tak jaga. Sebabnya anak pun tak berapa nak ramai, dan keadaan mak pula macam tu. Setiap kali anak dia jaga, setiap kali itulah anak dia akan terkejut macam-macam. Tak boleh nak duduk diam, baru je duduk nak baca Yasin, wah dia kejutkan. Terkejut anak, tak huru-hara, boleh jantung anak dia. Sampaikan si suami pun sedih sangat dia tengok isteri ni keadaan macam tu. Ada sekali tu si suami tu mula-mula ingatkan bini dia buat angkat takbir. Dah berubah bini dia, dah tak jeli-jeli lidah lagi. Mungkin inilah pengakhiran isterinya kan, meninggal dalam keadaan angkat takbir macam nak semayang, tapi rupanya bukan angkat takbir, dia macam ni. Abang buat macam, janganlah abang jadi macam tu, takut pula. Dia buat macam tu. Jadi si suami tadi daripada bersangka baik terus, macam ya Allah, kenapalah isteri aku macam ni. Jadi setiap kali suami dia datang melawat, setiap kalilah suami dia angkat doa, tolong doakan isteri dia, kesian keadaan isteri dia macam tu. Jadi tak lama lepas tu akhirnya makcik ni pun meninggal dunia dalam keadaan kita doa-doakan semoga amal baiknya diterima Allah Ta'ala. Ini belum lagi masuk yang seramnya, tunggu dulu. Mohon diterimalah oleh Allah Ta'ala kan dia punya amalan-amalan dia, amin rabbal alamin. Jadi selepas meninggal tu, macam biasa kalau pergi hospital naik bot, jadi nak pergi balik rumah pun kena naik bot juga kan. Keluarnya mayatnya daripada hospital pukul 11 malam. Agak-agaknya nak sampai dekat tebing sungai tu untuk naik bot, lepas tu sampai ke rumah tu agak-agak pukul, kalau daripada hospital keluar pukul 11 malam, tak ke sampai ke tebing sungai pukul 1 pagi. Tak nak kenalah juga. Kalau tidak, takkanlah nak biarkan jenazah tu tepi sungai. Jadi si keluarga ni tadi hubungilah si Ali ni tadi. Ni Ali yang tahu ceritanya, sebab itu Ali tahu. Jadi Ali kata okey, dia kata dia boleh bawa walaupun pukul 1 pagi. Dia kenal dengan makcik ni, dia tahu macam mana makcik ni baik sebenarnya dalam hidup dia. Jadi dia pun nak tolonglah makcik ni untuk perjalanan terakhir. Jadi bila tunggulah Ali ni dekat tepi sungai dengan botnya, tunggu jenazah. Tak lama tu, lebih kurang pukul 12.30, pukul 1, sampailah van jenazah dekat tepi sungai. Waktu tu keluar daripada hospital agak lambat sikit lah, adalah urusan-urusannya. Jangan nak cakap dengan abang dia, mana boleh bang kat hospital patut kena cepat-cepat. Tak, ini urusan hospital, setiap orang bahagiannya berbeza-beza kan. Minta bahagian kita baiklah kan bila kita meninggal nanti. Jadi sampailah dekat tebing sungai tu pukul 12.30 malam. Jadi bawalah keranda ni naik atas bot. La ilaha illallah, kalau abang yang jadi tukang bawa bot, hara. Jadi bila naik aja jenazah tu dekat atas bot ni pun bergerak nak sampai ke tebing. Waktu bergerak tu
Memang lambat sangat, padahal dah full speed dah, tapi geraknya macam jalan kaki, slow je. Oh, waktu tu yang si Ali ni dah huru-hara. Sik baik dekat atas bot tu ada saudara mara yang lain, bot besar lah, bukannya, jangan bayangkan sampan pula, bot besar lah kan. Jadi sik baik ada saudara mara lain, tak adalah takut sangat. Oh, bawa lah sampai ke tebing. Sampai ke tebing patutnya daripada tu 15 minit aja, tapi menjejak ke setengah jam. Lambat jugalah dia kata, tapi tak apalah, kita sambil bawa tu doalah pada Allah Ta'ala, semoga semuanya dipermudahkan, dilancarkan, dia kata. Jadi selepas sampai dekat tebing tu, itu ujian pertama. Ujian yang kedua, kena bawa usung keranda ni nak melintas ke satu kawasan belukar sebelum sampai ke rumah makcik ni. Waktu melalui belukar tu, melintas benda hitam kiri, kanan, depan, belakang. Tahun 2005, kalau mengikut daripada cerita Ida, cerita yang menyampaikan cerita ni, kawasan rumah dia sempurna, dia belum ada lagi air, belum lagi ada elektrik. Jadi waktu mengurus jenazah tu, mengusung tu, dia orang pakai lampu picit dengan dia punya nak nyala, tak berapa nak nyala. Tengah-tengah urung tiba-tiba ada benda hitam dekat depan jalan. Tak ke huru-hara, berhenti dulu, baca apa-apa dulu, hurung lagi. Lepas dah hurung lagi, tengah-tengah tiba-tiba dengar pula ada dekat atas keranda macam ada orang bercakap-cakap. Dah baiklah pada waktu tu agak ramai juga. Jadi tak adalah rasa seram sangat. Bila dah benda tu bercakap-cakap atas keranda, selawatlah Nabi ramai-ramai untuk mengelakkan daripada benda gangguan. Bila dah hilang benda bercakap-cakap tu, musung lagi. Belukar tu agak panjang jugalah. Usung lagi, tengah-tengah usung. Dekat kiri dengan kanan dia kan belukar kan. Dengar macam ada orang bercakap-cakap, berbisik-bisik. Bila pandang kiri dengan kanan, sulukan lampu picit tu dekat kawasan belukar, banyak benda-benda hitam duk berdiri-diri dekat kiri dengan kanan belukar. Dah yang si tukang jenazah pun kalau abang pewara lah kan. Aduh, macam-macam lah ujian. Teruslah berjalan, terus berjalan. Tiba-tiba dah nak sampai lah. Dia kata tak adalah nak sampai. Dah dekat lah dengan penghujung belukar tu. Ada lagi pula benda melintas. Kali ni benda tu laju. Melintas depan, melintas belakang, melintas depan. Benda warna hitam. Jadi kita yang bawa keranda lah kan, memang susah untuk memegang keranda, mengelakkan daripada jatuh. Lepas tu untuk stablekan balik lagi badan kita supaya tak terkejut dengan benda-benda yang melintas. Bunyinya macam seolah-olah ada banyak benda yang tak nakkan jenazah tu sampai dekat rumah. Tapi berkat daripada usaha semua orang, akhirnya mereka pun sampailah dekat rumah. Bila sampai dekat rumah malam tu, Abang Ali ni tak adalah duduk dekat rumah jenazah tu, baliklah dia. Bila dah balik tu, okey, esok paginya jenazah tu dikebumikan, tak ada apa-apa masalah, alhamdulillah. Yang jadi ceritanya malam pertama waktu tu, macam-macam cerita. Malam pertama waktu makcik tu dah dikebumikan, esoknya ramai orang kampung jumpa makcik tu melintas-lintas dekat kawasan kampung dengan berpakaian putih dan rambutnya yang tak berapa nak terurus rapi. Macam itulah. Jadi makcik tu melintas-lintas, ramai orang kampung nampak. Dan pada malam tu juga ada sesetengah rumahnya didatangi dengan cakaran-cakaran. Tengah-tengah tidur tapi ada benda mencakar, keruk-kerak. Abang Ali ni dia dengar cerita je pada waktu tu, sebab rumah dia dekat kawasan sungai. Yang kena gangguan ni adalah rumah perumahan, maksudnya kampung di kampung makcik tu. Jadi dia dengar-dengarlah cerita. Esoknya kan ada orang naik bot kan. Li, kau nak tahu Li, malam tadi kita orang kena ganggu. Tu datang lagi seorang pakcik. Li, kau nak tahu Li, macam ni gangguan pula. Jadi banyaklah cerita yang Abang Ali kumpulkan. Macam-macam gangguan kena. Yang cakar dah satu hal, yang melintas-lintas satu hal, yang ketuk pintu satu hal, yang kacau kat tandas satu hal. Jadi sebagai seorang pembawa bot, macam-macam cerita dia dapat tentang si makcik yang meninggal tu, dan semuanya berlaku dalam tempoh 40 hari dalam tempoh kematian makcik tu. Jadi si Ali ni ingat dia tak akan kena ganggu lah, mungkin lah dia kata dia tak akan kena ganggu kejadian tu kan. Jadi dia pun rasa tak adalah takut sangat, sebab kedudukan kampung dia dengan kedudukan kampung makcik tu tak adalah berapa nak dekat sangat, jauh juga. Jadi kejadiannya adalah pada hari kedua selepas makcik tu dikebumikan.
Waktu tu Abang Ali ni dia punya tandas dekat luar. Jadi tak ada elektrik, tak ada air pada waktu tu. Jadi dia dah siap-siap semua urusan dia. Waktu pukul 10 malam dia masuklah dekat dalam rumah. Jadi dia pun nak tidur lah. Dalam rumah tu ada bini dengan anak dia. Dia orang tinggal bertiga je. Tak ada elektrik. Ada pun lampu gasolin aja. Pakai generator tu kat luar tu. Tengah-tengah dia baring tu, tiba-tiba dia dengar generator kat luar tu macam macam ada benda yang kacau. Dalam hati dia, mana pula yang binatang mengacau ni, takut ada binatang yang menyondol-nyondol ke apa benda kat situ ke, ataupun melilit-lilit kan. Faham-faham je lah Jadi dia takut juga kalau tiba-tiba abang kat luar, abang sorang-sorang kat rumah, pintu abang ada orang gegar, tak ke huru-hara? Cerita, biasalah kalau kita cerita benda-benda macam ni, memang ada yang tak kena lah kan. Okey, sambung. Jadi dia pada waktu tu dengan generator dia macam hidup tak sedap hati juga. Tapi tak apalah, dia kata biar je lah, dia masih lagi ada dapur picit, masih ada lagi pelita dekat dalam rumah kalau misal kata lampu gasolin mati. Tiba-tiba tengah dah pukul 12.30 malam tu, hujan turun. Itu menjadi rahmat dalam kampung tu, sebab bila hujan turun, mereka tak perlulah ambil air dekat sungai, mereka boleh tadah tempayan air hujan. Dan pula pada waktu tu, pada hari tu, dia terlupa nak setkan, nak letakkan tempayan dekat untuk menadah air hujan. Tempayan tu ditutupkan dengan zinc. Dengan kata lain, dia kena bangun, dia kena buka zinc tu, sebab biar air hujan tu turun masuk dekat dalam tempayan. Jadi bini dia kata, tak payahlah bang ambil ni, dah malam ni, tak payahlah, kita ambil je lah air sungai. Tapi kata si Ali, tak sedap lah, air hujan dah bagus ni kan, sihat air hujan ni. Jadi dia pun turunlah daripada rumah, tengok memang betul lah dekat tempayan dia ni ditutupi dengan zinc. Dia pun tariklah zinc tu, tempayan tu pun terbuka lah, air hujan mencurah-curah lah masuk. Dia pegang payung ni. Lepas tu tengah-tengah nak naik rumah tu, tiba-tiba rasa macam nak terkencing. Air, dia punya bil air pula kan jauh kan, tandasnya jauh kan daripada situ. Jadi dia pun pergilah ke tandas dengan berpayung. Ni waktu ni hujan, tapi hujan renyap-renyap, tak adalah lebat sangat, tapi hujan lah. Jadi dia pun berpayung sampai dekat dalam tandas. Payung tu dia letaklah dekat luar, dia pun masuklah dalam tandas. Bila dia masuk dalam tandas, macam biasalah, kita kalau dalam tandas kan, tandasnya kan tandas cangkung kan, jadi kita nak buang air, kita mencangkung lah kan. Waktu dia tengah mencangkung tu, dia perhati di kawasan tandas tu kan ada macam kayu-kayu yang terbuka kan, macam ada lubang-lubang kecil. Dan di celah-celah lubang tu lah ada lubang yang menghala ke ruang depan rumah dia. Kita panggil apa, bukan balcony, apa benda tu, macam laman lah, laman depan rumah. Jadi dia perhatilah kat laman depan rumah dia ni, sambil-sambil tengok hujan, sambil-sambil dia memerut. Tiba-tiba dia nampak apa benda pula tu, ada perempuan dekat tengah laman berhujan. Dia tak takut ke demam? Ini dah pukul 12 lebih ni, kesian pula. Dia pun tengoklah benda tu, siapa pula perempuan tu, rambutnya mengurai, bajunya putih, dalam hujan pula, takut sesama nanti ke, batuk ke. Tapi dia buat apa je dekat depan rumah aku ni? Dia berfikir ni, agaknya dekat dalam tandas pemikirannya tak sampai cepat, dia agak lambat sebab dalam tandas kan banyak syaitan kan dalam tandas. Jadi dia tengah fikir-fikir, dia terpandang dekat kaki benda tu, tak jejak tanah perempuan ni. Tak jejak tanah Ya Allah, dalam tandas dia kata, ya Allah, ini bukan orang, ini bukan orang. Aku nak buat apa ni, macam mana ni nak keluar? Waktu tu mujurlah, dia kata dia dah habis dah, tengah nak mencebok-cebok lah. Dia dah ketakutan, dia pun berdiri dekat dalam tandas tu. Dia tengok di celah-celah lantai, celah-celah dinding tu, masih lagi benda tu berdiri dekat halaman rumah dia. Memang baju putih, rambut mengurai. Sudah, dia kata macam mana nak keluar daripada tandas. Kalau dia keluar daripada tandas, memang benda tu akan nampak, sebab tandas tu dengan rumah keadaannya jauh kan. Di tengah-tengah tu lah dia kena melintas kawasan lapang. Dan kalau dia melintas kawasan lapang, benda tu sure nampak punya, memang akan nampak punya, benda tu akan nampak yang si Ali melintas. Nak tak nak, dia dah ketakutan ni, macam mana. Dalam keadaan macam mana ni pun, dia terpaksa dah juga keluar. Takkanlah nak duduk dalam tandas. Kalau benda tu datang mendekat, cekik dia tak huru-hara. Dia pun fikir, ya Allah Tuhanku, tolonglah aku. Dia pun buka lah pintu, dia berlari ke arah rumah. Sek baik dia kata rumah dia tak kunci tadi, pintu dapur dia tak kunci. Dia rampuh pintu dapur, bang. Lepas tu dia pun tutup pintu dapur, dia kunci.
pintu dapur. Lepas tu dia pun naik ke atas bilik, dia duduk sebelah bini dia pun dah huru-hara. Bunyi apa tu? Dia kata, kenapa berlari macam ni, dah huru-hara. Dia dah menggigil-gigil waktu tu. Ada benda kat luar tu, ada benda perempuan. Waktu dia nak sampaikan cerita tu, tiba-tiba pintu dapur tadi dirempuh dengan sesuatu. Bang! Bang! Dah bini dia pula takut. Memeluklah dia laki bini. Dah menggigil-gigil malam tu macam mana ni. Dalam keadaan menggigil-gigil, bacalah apa yang patut. Subhanallah, Allahu Akbar. Malam tu dia orang kena ganggu teruk gila. Selain daripada benda tu merempuh, dah habis rempuh, benda tu bagi kuku pula tajam krek dekat dinding-dinding rumah dia. Sek baik anak dia tak terjaga. Yang laki bini dia yang menggigil-gigil dah, duduk sebelah menyebelah ni, dengan keadaan lampu gasolin dah mati dah, sebab tadi dah hidup tak hidup. Lepas tu dengan lampu picitnya yang ada, ya Allah Tuhanku, janganlah benda tu rempuh masuk rumah. Tapi memang tahu benda tu mengelilingi rumah dia, memang nampak. Sebab rumah kampung kita boleh nampak celah-celah papan dekat kawasan bumbung kan, ada kawasan-kawasan yang terbuka kan, nampak benda tu berkeliling-keliling rumah dia. Semalaman daripada pukul 12 tadi tu sampai azan subuh dia orang tak tidur, dan benda tu tetap ada dekat rumah tu. Jadi dah bila besok pagi dah masing-masing ngantuk dengan keadaan ketakutan, tapi dah tak jadi ngantuk, dah dari ketakutan ceritalah dengan jiran-jiran. Dia kan tukang bawa bot, jadi ceritalah apa yang dia alami. Jadi orang-orang kampung tu bagi nasihat, apa kata kau pergi berjumpa lah dengan suami dia, minta maaf ke apa-apa ke. Jadi lepas habis dia kerja tu, dia pergi jumpa suami makcik tu dekat kampung sebelah. Dia minta maaf lah, dia ceritalah malam tadi ada gangguan ke apa ke benda lah tu. Jadi dia ingatkan suami dia akan cakap macam ni, sabarlah, saya minta maaf kalau apa-apa gangguan daripada isteri saya. Dia ingatkan akan cakap macam tu, tapi suami jawab macam ni, oh mungkin bini saya datang tu nak ucap terima kasih sebab awak bawakan jenazah dia melintas sungai. Dia waktu tu macam, oh terima kasih pula gitu terima kasihnya. Rempuh-rempuh pintu terima kasihnya. Tapi dia kata tak apalah, selepas 44 hari gangguan tu dah tak ada lagi dah. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan hari. Menarik kan, abang pun hara. Waktu abang tengah cerita, pintu pula macam kena gegak-gegak. Abang seorang tau kat rumah ni. Waktu ni abang seorang. Yang seorang lagi budak rumah balik kampung sebab ada kematian. Jiran sebelah pula pergi tambun. Jiran kanan pula balik kampung. Seorang-seorang cerita tetap. Sebab kita niatkan untuk iktibar dan pengajaran semua, hiburan di hari Jumaat. Harap-harap ceritanya menarik. Okey, siapa yang nak dapatkan perapan sate, sambal lara dan juga coklat moist, masih lagi abang letakkan link di bawah setiap video. Bolehlah rasa-rasa lah nanti jualan-jualan abang, nanti komen-komen lah, rasa sikit macam mana, sambalnya pedas ke tak pedas ke, perapan satenya macam mana. Perapan sate tu resepi mak ayah abang, ciptaan sendiri. Okey, hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang, hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.